Dalam topik yang keempat ni, apa yang kita akan belajar berkaitan dengan kebarangkalian. Ini mungkin mencabar sikit lah pengenalan kepada kebarangkalian. So, kita akan banyak bercakap pasal kebarangkalian. Sebagai pembukaan lah, saya cuba nak relatekan apa yang berlaku pada waktu sekarang sebab dia berkait dengan topik kita ni. Okay, saya rasa semua saya semua nampak saya sedang tunjukkan satu petikan akhbar media pada uh, saya ambil rasa kalau tak silap ni pada bulan tahun lepas, bulan 11 atau bulan 12. Okey, apa dia kata? Okey, vaksin Pfizer berkesan 95%. Okey, kenyataan ni keluar oleh MOSTI, Kementerian Sains kan, yang bertanggungjawab, menteri yang bertanggungjawab menguruskan apa ni kempen vaksin COVID-19 kebangsaan. Okay, kita ada macam-macam vaksin kan, vaksin Pfizer, Sinovac, lagi apa, AstraZeneca dan sebagainya kan. At least 3 tu yang kita fokus. Okay, yang popular ialah Pfizer, vaksin Pfizer. Okay, saya rasa semua tahu apa tu vaksin kan. Vaksin ni apa beza vaksin dengan ubat kan? Apa beza vaksin dengan ubat? Kalau kita tahu faham, ubat ni bila kita jumpa bila kita sakit pula. Bila kita sakit, demam semua, jumpa doktor, doktor bagi ubat. Maknanya kita dah sakit baru kita dapat ubat. Macam juga mereka-mereka yang sembuh COVID-19 yang hampir lebih 90% dah sembuh. Maksudnya dia dah kena dulu, lepas tu pergi hospital ambil ubat, duduk 2-3 minggu, lepas tu boleh baik. Itu namanya ubat. Jadi vaksin ni apa? Vaksin ni maksudnya kita nak mencegah. Sebelum seseorang tu diserang atau terkena penyakit tersebut, kita bagi dia sesuatu supaya badan dia ada antibody. Jadi bila virus tu masuk dalam badan dia, antibody tersebut boleh bertindak membunuh virus tersebut. Sekarang ni kita terdedah pada vaksin sebab apa? Kita tak ada antibody tu. Kita tak ada vaksin tu. Kalau masa kecil kalau orang ingat kalau masa kecil anda ambil macam-macam vaksin. BCG lah, vaksin tu lah, vaksin ni. Kalau baby tu maknanya sampai 2 tahun pertama tu macam-macam vaksin yang diberi, sama ada disuntik ataupun diberi makan. Untuk dia mencegah penyakit. Sebab tu kita dah tak ada lagi penyakit batuk kering lah, penyakit TB lah, penyakit apa ni? Penyakit-penyakit yang klasik. Sebab apa kita dah ada vaksin tersebut? Sebab masyarakat kita dah ada vaksin tersebut. Jadi kat situ itu maksud vaksin. Sebab tu apa ni semua rakyat Malaysia ni kita perlukan at least 70% hingga 80% daripada rakyat Malaysia ni dapat vaksin supaya boleh boleh kita wujudkan imuniti kelompok ni. Maksudnya bila kita wujudkan imuniti kelompok, kita dah tak perlu risau lagi sangat pasal vaksin. Walaupun virus tu ada, virus tu akan tetap ada. Mungkin sampai bila-bila, macam virus-virus yang lain tetap ada. Tapi bila kita dah ada imuniti kelompok, andai kata virus tersebut masuk dalam badan kita sendiri boleh bunuh virus tersebut serta-merta. Itu maksud perkataan vaksin. Vaksin yang kita gunakan ni. Bukan tujuan vaksin tersebut untuk membunuh virus 100% yang berada di luar tu. Tujuan vaksin tersebut ialah vaksin tersebut berkesan dalam badan kita. Bila virus tu masuk, baru dia bunuh. Kalau virus tu tak masuk, dia tak akan bunuh. Maksudnya virus tetap ada di luar. Okey, jadi vaksin, bila sebut vaksin Pfizer 95% ni, berkesan 95% ni, kalau lihat tag yang di bawah dia kata apa? Pemilihan vaksin keluaran COVID-19 keluaran syarikat farmasetikal antarabangsa Pfizer adalah berdasarkan laporan interim ujian klinikal yang menunjukkan keberkesanan vaksin ada 95% dalam mencegah jangkitan wabak itu. Demikian Dewan Rakyat diberitahu hari ini. Okey, ada sesiapa tak boleh bantu saya? Apa yang anda faham dengan maksud berkesan 95% ni? Anyone can share with us? Apa yang anda faham? Jangan beritahu apa yang awak faham. Ini bukan betul salah. Apa yang awak faham je. Berkesan 95% ni. Peratus Apa yang awak faham? dia berkesan tu 90% lah. Maksudnya lagi 5% tu kemungkinan tak berkesan. Ya, betul lah. Yang awak faham apa? Itu awak bagi penjelasan berkesan 90%. Yang awak faham 90% ni macam mana? Macam mana? Maksudnya dia tak boleh berlawan dengan virus tu 100%. Maksudnya dia tak 100% boleh confirm yang kita ni takkan dapat virus tu. Okey, saya suka ayat yang hujung tu. Ni. Awak kata kita tak boleh kata confirm 100%. Kalau dapat vaksin ni, kita bebas daripada penyakit. Okey, Muhammad Faiz ada cakap? Muhammad Faiz. Saya faham yang 95% ni kan sebelum ni kan dia orang ada buat test
yang Okay. dekat Indon ada buat tu. Hmm. So maybe daripada test tu berapa orang tu dia ambil sampel, dan 95% daripada jumlah orang yang test tu yang berkesan lah vaksin tu. Lagi 5% tu tak berkesan, sama ada dia mati ataupun dia tetap juga kena COVID-19. Okay. Jawapan Faiz tu dah hampir tepat tu. Okay. Yang lain ada? Dalam konteks yang lain, awak faham 95% tu? Kalau awak dapat jumpa ayat yang tepat tu, pergi apa yang saya nak lah. Mungkin 95% tu menunjukkan majoriti ataupun lebih hampir 100% berkesan. Yang siapa ni? Madia. Boleh tak awak guna ayat lain yang awak nak gambarkan apa yang awak faham tu? Saya rasa awak ada ayat lain. Madia, ada ayat lain tak? Apa maksud 90% yang awak faham? 90% tu apa? Contohnya kata apa? Contohnya? Peratusan yang tinggi. Contohnya kan maksud saya ialah kalau awak dapat markah 95%, maksudnya apa? Maksudnya saya dapat A je, Amin. Itu maksudnya kan? Nampak tak awak bagi maksud dalam konteks lain? Awak tak guna perkataan 95% tu. Hampir tak pasti lah. Okay, tak apa. Saya just nak awak share apa yang awak faham. Okey, kalau ada yang lain, kat sini ini berkait dengan apa yang kita belajar ni. Supaya awak faham. Kebarangkalian keberkesanan dia 95%. Okey, saya suka ayat kebarangkalian keberkesanan tu. Apa maksud kebarangkalian keberkesanan tu? Maksud perkataan berkesan tu? Apa lagi berkesan tu? Berkesan macam mana tu? Kebarangkalian tinggi. Memang 90% tu tinggi kan? Sebab kita maksimum 100%. Apa maksud berkesan 95% tu? Apa maksud berkesan 95% tu? Maksud di sebalik perkataan berkesan 95% tu? Berkesan tu maksud dia vaksin tu dapat lawan COVID-19 tu. Okey. Ya. Maksudnya orang yang dah dapat vaksin tu, kalau COVID-19 kena serang dia dapat COVID tu tapi dia tak ada kesan lah. Dia dapat sihat semula. Okey, itu lagi hampir. Maaf Faiz, itu lagi apa yang Maaf Faiz sebut tu lagi hampir. Okey, maksud berkesan 95% ni, kalau awak boleh terangkan dalam beberapa konteks. Okay, antara yang pertama ialah maksudnya ialah jika anda ambil vaksin. Anda ambil vaksin tersebut kan? Okey. Jika anda ambil vaksin, ni saya ambil seorang individu, anda ambil vaksin, kita ada kena ambil 2 dos. First dose kalau anda ambil, keberkesanan dia hanya sekitar 70 hingga 80%. Kalau anda ambil second dose, complete, keberkesanannya hanya 95%. Okey, bahasa mudah dia, bahasa biasanya maksudnya walaupun kita ambil vaksin, kita masih terdedah dengan virus COVID-19. Kita masih ada peluang lagi, kita masih lagi ada risiko untuk dijangkiti virus COVID-19 tersebut. Tetapi kebarangkalian dia semakin rendah. Tetapi risiko kita dijangkiti virus COVID-19 selepas kita mengambil vaksin adalah lebih rendah berbanding sebelum kita mengambil vaksin. Okey, kalau sebelum kita kita ada SOP, mungkin kebarangkalian, mungkin kemungkinan kita terkena vaksin ialah 100%. Kan? Maknanya kalau kita virus tersebut, kalau awak masih ingat macam mana dia boleh berjangkit, dia berada di sekitar kan, di atas kayu, atas besi, kita pegang tempat yang ada virus tu ada di tangan kita, dan kita pegang hidung kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, virus tu masuk ke dalam badan kita. Bila virus tu masuk, kita kebarangkalian, kemungkinan risiko kita terkena jangkitan ialah 100%. Itu dia masuk je kita pasti akan kena. Sebab tu kes dulu sangat tinggi. Lepas tu baru kita ada SOP. Cuci tangan, pakai mask, tak boleh rapat, tak boleh keluar, tak boleh itu, tak boleh ini. Itu hanya untuk mengurangkan risiko jangkitan. Jadi dengan SOP, kalau kita ikut SOP, kalaupun virus tersebut ada di sekitar kita, kalaupun virus tersebut berada di tangan kita, kebarangkalian kita dijangkiti adalah semakin rendah berbanding tanpa SOP. Dan lepas tu ada vaksin. Bila ada vaksin, risiko kita untuk dijangkiti juga akan semakin berkurangan. Itu maksud keberkesanan 95%. Dalam erti kata lain, jika saya dah ambil vaksin, virus tersebut masuk ke dalam badan saya, peluang saya, risiko saya untuk dijangkiti adalah sangat kecil. Sebab vaksin tersebut
berkesan 95%. Dalam erti kata lain, kalaulah 10 kali virus itu masuk, ada 10 ekor virus yang masuk, hanya 5% saja, hanya 5 saja daripada virus tersebut yang mampu untuk memberi kesan kepada saya. Yang 95% lagi, 95% lagi dapat dibunuh oleh vaksin Pfizer tersebut. Itu dalam konteks individu. Seseorang individu yang telah mengambil vaksin secara komplit, 2 dos, kalau virus tersebut masuk dalam badan dia, kebarangkalian risiko dia terkena jangkitan tersebut adalah sangat rendah. Ataupun kita boleh kata hanya sekitar 5% saja peluang untuk virus tersebut menyerang. Sebab dia dah ada antibody. Itu dalam konteks individu. Dalam konteks masyarakat, kalau katalah dalam konteks masyarakat, kalaulah kita dah ada imuniti kelompok tersebut, kebarangkalian virus tersebut akan berjangkit di kalangan masyarakat juga akan semakin berkecil. Adakah ini virus tersebut masih ada? Masih ada lagi orang yang terkena jangkitan. Sebab tu, walaupun kita dah ambil vaksin, kita masih perlu gunakan SOP. Kita masih terus SOP, pakai mask, jaga penjarakan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab virus tersebut masih ada dan kita masih terdedah pada kebarangkalian. Risiko tu walaupun sekitar 5%. Tak heran dah, tak pelik lah. Kalau lepas ni kita dengar, walaupun kita dah ambil vaksin, kita masih terkena jangkitan. Sebab yang pertama, vaksin tu sendiri tidak berkesan 100%. Dia masih ada lagi risiko, walaupun kecil. Yang kedua, kita belum capai lagi imuniti kelompok, iaitu yang kita perlukan sebanyak daripada rakyat di dunia yang ada vaksin untuk kita mengekang virus tersebut. Virus tersebut akan tetap wujud, sukar untuk dihapuskan sebab dia dah hidup dalam masyarakat dan dia dah bermutasi pun dalam masyarakat kita. Itu dalam konteks vaksin yang saya dalam bahasa biasa kita. Jadi di sini dalam kelas ni untuk topik kita dia berkait dengan apa yang kita nak belajar, iaitu yang dinamakan sebagai kebarangkalian. Probability, kemungkinan. Apakah kebarangkalian seseorang tersebut walaupun dia telah mengambil vaksin, walaupun dia telah mengambil vaksin, walaupun dia telah ikut SOP 100%, berapakah kebarangkalian dia akan dijangkiti? Dan kadang sekarang kita tahu dia akan rendah. Kebarangkalian dia rendah, tapi dia masih ada peluang juga. Dia masih ada risiko untuk dijangkiti. Dulu kalau anda masih ingat, ada kes mereka yang tak pernah keluar rumah sepanjang PKP pun ada juga 1-2 kes yang dijangkiti. Walaupun dia tak ramai, tapi risiko tu tetap ada. Mungkin dia tidak pernah keluar rumah, tapi ahli keluarga dia keluar daripada rumah, tak ikut SOP, balik bawa virus, pegang sana pegang sini, dan dia juga mungkin boleh dijangkiti. Nampak? Itu maksud kan yang saya nak kaitkan dengan nilai kebarangkalian. Iaitu bila kita bercerita pasal nilai kebarangkalian, dalam konteks ni, bila kita cerita pasal nilai kebarangkalian, bahagian permulaan ni ada beberapa contoh. Saya takkan pergi detail, saya tinggalkan untuk awak baca. So, bila sebut kebarangkalian, bahasa lain dia ialah kebarangkalian ni ialah kemungkinan. Kemungkinan apa? Kemungkinan sesuatu peristiwa berlaku. Kemungkinan sesuatu peristiwa terjadi. Kemungkinan seseorang tersebut, individu tersebut dijangkiti COVID-19 setelah dia ambil vaksin contohnya. Setelah dia ikut SOP, dia ambil vaksin tapi dia tetap kena. Apakah kemungkinan dia? Itu yang dinamakan sebagai kebarangkalian. Apalagi dah keluar statement, semua vaksin, tak ada satu vaksin pun kalau kita lihat Pfizer ke Sinovac ke ataupun AstraZeneca ke yang berkesan 100%. Kalau saya tak silap, Pfizer lah yang mempunyai kadar berkesanan yang paling tinggi, iaitu 95%. Itu belum ambil kira lagi kalau COVID-19 yang telah bermutasi, berkemungkinan kadar berkesanan akan semakin rendah. Jadi ini bermakna kebarangkalian tu tetap ada untuk pesakit tersebut terkena COVID-19. Jadi bila sebut kebarangkalian ialah kemungkinan sesuatu peristiwa tersebut berlaku. Dan juga contoh-contoh yang lain seperti yang saya sebutkan ni. Saya nak pergi satu bahagian, pergi pada istilah kebarangkalian, iaitu yang pertama ada beberapa istilah yang perlu anda tahu. Mungkin saya akan gunakan sila berganti. Yang pertama ialah uji kaji. Uji kaji ni ataupun eksperimen, ini contoh-contoh klasik, iaitu dia berkaitan dengan tindakan yang kita rancang untuk menghasilkan sesuatu kesudahan. Contoh yang klasik lah. Kalau tadi kita kata uji kaji kita, macam kita lihat kan,
mereka yang telah kita dah ada 1 juta orang yang dah ada ambil vaksin. Kita nak lihat nak buat satu uji kaji. Kita nak pantau mereka ni, adakah mereka ni boleh terkena COVID-19. Itu adalah nama dia uji kaji. Ataupun kita boleh buat uji kaji melambung buah dadu, bukan membaling melambung buah dadu sekali, melambung aktiviti melambung duit shilling sekali, 2 kali, ataupun aktiviti perdagangan, ataupun tadi aktiviti cryptocurrency dan sebagainya juga adalah sebahagian daripada uji kaji. Itu yang dinamakan eksperimen ataupun uji kaji. Dia mesti yang dirancang. Ya, ada dia punya tujuan. Manakala ruang sampel, bila kita buat satu uji kaji, semua kemungkinan yang kita akan dapat. Bila kita buat uji kaji ke atas, semua kemungkinan yang kita akan dapat, jika kita boleh senaraikan, itu dinamakan sebagai ruang sampel. Contohnya kalau saya melambung buah dadu, buah dadu yang biasa kita nombor 1 sampai nombor 6 kan. Jadi kita boleh senaraikan dia punya kemungkinan kesudahan. Mungkin kita dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 atau nombor 6. Jadi jika semua kemungkinan kesudahan itu kita boleh senaraikan, itu yang dinamakan sebagai ruang sampel. Begitu juga jika kita melambung duit shilling, kita akan dapat sama ada kepala ataupun selalunya kita tulis kepala ataupun ekor. Sama ada kita dapat kalau kepala mungkin kita boleh tulis K ataupun ekor kan. Jadi ini adalah ruang sampel bagi uji kaji melambung duit shilling sebanyak sekali. Manakala peristiwa, peristiwa ialah sebahagian daripada ruang sampel tadi. Sebahagian daripada kesudahan tadi. Jadi kalau saya ada uji kaji, saya melambung, katalah melambung duit buah dadu. Saya mungkin dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Ini kalau boleh disenaraikan, inilah baru dinamakan sebagai ruang sampel. Peristiwa tu macam mana? Katalah saya ambil peristiwa A. A dapat nombor genap. Peristiwa dapat nombor genap. Jadi nombor genap ni, apa dia punya ruang sampel dia? Nombor genap daripada ruang sampel yang tadi, hanya nombor 2 yang kita mungkin dapat, nombor 4 ataupun nombor 6. Jadi peristiwa ialah sebahagian daripada sekumpulan kesudahan daripada satu uji kaji, iaitu dia subset. Ini ayat ni. Ini ayat yang tepatlah. Subset kepada ataupun subset daripada ruang sampel. Kebarangkalian, ini saya dah sebutkan tadi, kemungkinan sesuatu peristiwa tersebut berlaku, peluang untuk sesuatu peristiwa tersebut berlaku. Cuma di sini saya nak bagi ingatan. Kebarangkalian, nilai kebarangkalian yang saya gunakan dalam kelas ni adalah antara 0 dengan 1. Antara 0 dengan 1. Ini nilai kebarangkalian. Selain daripada nilai ni, kalau awak beri nilai kebarangkalian selain daripada 2 nombor ni, nilai dia adalah salah untuk kelas ni. Sebab ada setengah-setengah buku dia gunakan peratusan. Contoh apa? Keberkesanan Pfizer tadi dia kata berapa? 95%. Keberkesanan vaksin Pfizer ialah 95%. Kalau kita tukar konteks kebarangkalian ialah kebarangkalian vaksin berkesan, kebarangkalian vaksin Pfizer berkesan ialah 0.95. 0.95. Ini dalam konteks nilai kebarangkalian yang saya nak gunakan. Kerana nilai dia antara 0 dengan 1. Saya ulang balik. Dalam konteks Pfizer berkesan 95% tu, bila saya tukar jadi kebarangkalian, saya mesti tulis begini. Kebarangkalian vaksin Pfizer berkesan ialah 0.95. Saya terima yang ini. Sebab apa? Kalau baca setengah-setengah buku, dia juga boleh berbunyi. Kebarangkalian vaksin Pfizer berkesan ialah 95%. Secara umum tu itu diterima dalam dalam konteks kebarangkalian. Jadi sebab tu 95% ni maksudnya kebarangkalian seseorang dijangkiti kebarangkalian seseorang tidak dijangkiti setelah menerima vaksin ialah 95% ataupun 0.95. Hanya 0.05 saja kebarangkalian dia dijangkiti. Jadi sangat rendah. Oleh kerana nilai kebarangkalian antara 0 hingga 1, kalau kita pergi pada nilai ekstrim, jika nilai kebarangkalian sama dengan 0 ni, ialah kebarangkalian sesuatu peristiwa tersebut tidak mungkin berlaku. Kebarangkalian sesuatu peristiwa tersebut pasti tak berlaku. Iaitu sama dengan
sama dengan kosong. Apa kebangkalian yang pasti tidak akan berlaku, yang nilai kebangkalian itu kosong? Apa agaknya? Apa yang pada anda tak mungkin berlaku? Baling dadu dapat nombor 7. Baling dadu dapat nombor 7, cantik. Memanglah alias nombor dadu tu ada nombor 7 kan? Kalau lihat kita kena ambil, ada nombor dadu tu semua nombor 2 je. Betul? Yang kawan kita sebut tadi, Auni sebut betul. Kalau kebangkalian dapat dadu nombor 7. Macam duit shilling. Jadi kebangkalian sama dengan kosong, tak mungkin. Duit shilling kita ada ekor, kepala. Ada tak kebangkalian dapat tangan? Mana ada tangan kan? Jadi kosong. Ataupun apa? Kebangkalian kalau seorang tu lelaki, dia nak tukar jadi perempuan. Walaupun dari segi operation dia boleh tukar kan, tapi dari segi biologi dia tetap lelaki. Itu maksudnya kebangkalian tak mungkin perkara tersebut berlaku. Maksudnya kosong. Selain daripada kosong, perkara tersebut pasti mungkin akan berlaku, sama ada kecil ataupun besar. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai ekstrim itu 1. Yang satu ialah kebangkalian pasti berlaku. Mesti berlaku. Suka tak suka, dia tetap akan berlaku. Apa agaknya kebangkalian yang pasti berlaku? Mati. Mohon maaf, betul lah tu. Kebangkalian mati kan. Mati dia tak mati. Semua orang, saya rasa semua agama percaya mati tu akan ada kan. Ada kehidupan lepas kematian. Kebangkalian mati tu sama dengan 1. Cuma kebangkalian macam mana kita mati tu. Mati accident ke, mati sakit ke, mati kena COVID-19 ke, apa ke. Itu mungkin berbeza dari 1. Bukan 1. Tapi mati tetap mati lambat ataupun cepat. Berbeza-beza. Bergantung pada keadaan. Jadi ini 2 nilai ekstrim. Dalam erti kata lain, jika nilai kebangkalian tu hampir dengan kosong, bermaksud peristiwa tersebut hampir mungkin tak berlaku. Jika nilai kebangkalian tu hampir kepada 1, berkemungkinan besar perkara tersebut akan berlaku. Sebab tu dalam konsep Pfizer tadi, vaksin Pfizer, oleh kerana keberkesanan dia sangat tinggi, 0.95 ataupun 95%, jadi vaksin tersebut sangat berkesan. Kita boleh anggap dia sangat berkesan walaupun dia tak berkesan 100%. Okey, jadi kat sini bila kita menulis nilai kebangkalian, tadi saya sebut kalau nilai kebangkalian tu hampir kepada 1, bermaksud peristiwa tersebut hampir pasti berlaku. Jika nilai kebangkalian tersebut hampir kepada kosong, peristiwa tersebut hampir pasti tidak berlaku. Jadi kalau anda kata kalau 0.5 macam mana? Macam mana nak kata hampir? 0.4 kah? 0.5 kah? 0.7 kah? Ini dia secara relatif. Kalau saya dapat mungkin kebangkalian saya 0.3. Saya nak kata itu rendah ke, tinggi ke, dia bergantung pada situasi dan keadaan, bergantung kepada mungkin apa perkara yang kita nak buat. Tapi dia bukannya kosong. Maksudnya dia kemungkinan berlaku itu tetap ada. Cuma mungkin dia rendah ataupun tinggi, bergantung pada macam mana kita nak iktiraf nilai 0.3 tu. Jadi kadang-kadang kita perlukan perbandingan secara relatif. Itu dari segi nilai kebangkalian.